Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrul Kaha, ini agenda awani. Susulan dari kenyataan Perdana Menteri bahawa NACOL ataupun pihak kerajaan akan melihat secara holistik ataupun secara keseluruhannya berkaitan penetapan harga beras yang terbaru, kerana pada bulan lalu apabila pihak NACOL susahnya mengumumkan bahawa kerajaan akan memperkenalkan beras putih madani 10 kilogram RM30, jadi ia menimbulkan polemik. Ia menimbulkan banyak pihak yang secara tiba-tiba merasakan tidak patut kerajaan mengumumkan harga begitu sedangkan mereka tidak dipanggil untuk dilakukan libat urus. Begitu juga banyak isu-isu yang tertunggak bukan hanya berkaitan dengan harga beras putih tempatan tetapi bagaimana dari aspek penguatkuasaan, bagaimana kita terpaksa mengimport lebih 35% ataupun 40% beras import kerana kita tidak mampu mengeluarkan keperluan sara diri beras tempatan 100%. Jadi harga global memang tinggi pada ketika ini. Jadi sedangkan harga beras putih tempatan kerajaan memberi subsidi. Jadi adakah wajar beras putih tempatan dijual dengan harga yang begitu lama tidak dikaji? Sedangkan kalau kita imbas sedikit, pada 2008 kita sudah menghadapi krisis beras pada ketika itu. Tetapi selepas itu kerajaan tidak banyak melakukan perubahan berkaitan dengan industri beras dan juga padi ini bagi memodernkan sektor ini. Kerana kita sedia maklum sektor padi dan beras inilah yang paling banyak undang-undangnya, paling regulated di negara kita. Dan amat berbeza perbezaannya dengan negara-negara jiran pengeluar beras juga seperti Thailand, seperti Indonesia, Filipina dan juga Vietnam. Jadi sebab itu banyak isu bukan hanya harga beras di rak pasaraya saja tetapi bagaimana pesawah, bagaimana pemborong, bagaimana pengilang, bagaimana benih dan sebagainya. Jadi semua itu akan saya bincangkan. Dua ahli panel sudah pun bersedia. Saudara Abdul Rashid Yop, Esko Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia ataupun Pesawah sudah pun bersedia. Assalamualaikum Cik Rashid, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Cik Musannif Muhammad Razi, Setiausaha Persatuan Pengilang Beras Melayu Malaysia PPBNM. Assalamualaikum Cik Musannif, apa khabar? Waalaikumsalam, abang baik. Terima kasih. Okey, saya nak mula dengan Cik Rashid. Selepas kerajaan mengambil keputusan untuk melakukan libat urus kepada semua pemain taruh ataupun pemegang taruh industri beras dan juga padi ini, adakah Cik Rashid terlibat sama ataupun pesawah terlibat sama dan apakah saranan pesawah kepada isu penetapan harga beras yang terbaru kalau kerajaan akan umumkan dalam masa yang terdekat ini? Berkenaan dengan libat urus, berkenaan dengan sekarang ini isu yang penting lah, isu melibatkan makanan ruji kita iaitu beras dan juga padi ini. Saya berkait rapat dengan isu pesawah sebab pesawah juga antara komponen penting yang menghasilkan beras untuk negara. So melibatkan libat urus ni, pihak pesawah juga telah dipanggil lah, dia dipanggil juga terutama dalam NACOL juga, bermaksud di sini penglibatan pesawah tidak ditinggal ataupun tidak dipinggirkan dan beberapa saranan-saranan dan juga cadangan daripada pihak pesawah juga dah kita utarakan pihak NACOL sendiri dan juga berkenaan dengan penetapan harga beras madani RM30 juga kita dah bagi cadangan menerusi pesawah sendiri. Dan siri perjumpaan tersebut juga pesawah juga menggaris pandu beberapa perkara antara melibatkan hak-hak petani sebab kebelakangan ini petani memang tersepit. Bukan sahaja petani ini di bawah tergolong daripada B40, malah juga di kalangan mereka adalah golongan miskin tegar yang jadi juga memerlukan satu kebajikan untuk penjanaan kebajikan mereka, dan kita juga menyarankan supaya RM30 juga adalah kadar yang agak bagi pesawah sendiri pun agak mungkin pengilang juga ada jawapan, tapi bagi kami adalah tidak relevan juga, tidak relevan bagi kami kerana kadar itu juga kena tengok pada jangka masa yang panjang. 10 tahun, 5 tahun akan datang, sederhana dan juga panjang. Adakah kita akan menaikkan lagi harga beras ini untuk setahun yang akan datang? Sekarang kita tengok di pasaran dunia pun macam saudara host kata tadi, dah
meningkat naik. Indonesia saja pun dah RM4 lebih sekarang ni. So Malaysia masih mengekang RM2.6. Setelah itulah yang akan menyebabkan banyak perkara yang isu yang berbangkit sekarang, terutamanya pesawah, pengilang, dan inilah yang menyebabkan di pasaran kita julat perbezaan harga yang sangat tinggi. Kalau sebelum ini kita tengok perbezaan jurat harga beras tempatan dengan import ni dalam RM5 ke RM6, itu harmoni bagi kita, dan sekarang kita tengok harga tu sangat tinggi. Jadi berbeza dengan harga yang dulu sekitar RM15 ke RM16. Sudah pastilah perkara ini yang kita tengok sekarang ni dengan keadaan semasa pembelian padi yang masih berlaku di Kedah dan kawasannya, adalah overhead pada kilang adalah RM3.30. So sudah pastilah mana mungkin untuk para pengilang untuk nak menjual dengan harga disyorkan oleh kerajaan iaitu RM2.60. So sekarang kita kadar yang relevan bagi kami lah, dan kita juga rasa perkara ini adalah kita telah sampaikan pihak NACOL adalah RM35 ataupun RM3.80 per kilo. Jadi inilah yang telah diambil catatan oleh pihak NACOL, dan kita tak tahu tahap mana untuk dipersembahkan kepada Menteri nanti, dan kita berharap untuk RM35 adalah satu kadar yang untuk kita menjaminkan dari sudut petani. Sekarang ni kita tengok harga ketiga harga, iaitu harga belian padi mentah, harga benih padi dan harga beras tidak seimbang. Tidak seimbang. Jadi bermaksud sekarang ni beras kita nak RM2.6, padi benih dengan harga RM60 per beg. Jadi kita tengok pada beras mentah pula, padi mentah pula dengan tidak menentu, feedlot dengan sekarang RM7,700. Jadi itulah yang kita minta kalau boleh dengan cadangan yang kita sarankan kepada pihak NACOL adalah RM35 itu mengambil kira adalah jaminan kepada pengilang sendiri supaya kadar untuk pembelian lantai di padi mentah boleh membeli pada RM1,500 hingga ke RM1,600 per tan untuk musim-musim yang akan datang. Sekiranya beras itu juga diletakkan pada RM30. Kalau RM30 ni kadar yang masih lagi agak bawah dan juga akan membebankan sendiri kepada pengilang. Mungkin pengilang ada jawapan yang lebih spesifik, dan kami sendiri pada pesawah kita memerlukan satu jaminan. Sebab jaminan kepada pengilang pada pesawah ni, sebab musim sekarang ni dah tempat musim pesawah mengalami di segi kesusutan hasil. Jadi pendapatan bila susut hasil, jadi pendapatan agak kurang. Bebanan yang semakin tinggi, kos semakin meningkat, terutama lepas pada COVID. Jadi kos input pertanian meningkat sampai 120%, seperti racun dan sebagainya, baja. Jadi itulah yang menyebabkan kita petani ini memerlukan satu jaminan dari sudut belian padi, dan juga yang lebih penting adalah untuk meneruskan aktiviti penanaman padi. Kalau petani dah tidak berminat untuk mengusahakan sawah, ini yang perkara yang sangat lebih masalah lagi di masa akan datang. Okey. Bagi Cik Musannif, apa saranan Persatuan Pengilang Beras Melayu dalam libat urus yang juga dilibatkan dengan persatuan-persatuan pengilang Melayu berkaitan dengan isu beras ini dengan NACOL? Apa saranannya? Bagi kami dari Persatuan Pengilang ni ada terlibat beberapa tu, tapi pandangan bagi anggapan kami itu lebih kepada perbincangan meja bulat. Dia sepatutnya dia kena serius lagi melihat daripada segi punca permasalahan, kaedah-kaedah penyelesaian. Jadi pengalaman khususnya saya sendiri dalam industri kilang padi ini dah 35 tahun, 40 tahun dah. Jadi bila berlaku libat urus tu, jadi saya rasa lebih kepada general, dia tak nampak kepada punca permasalahan tu. Perbincangan tu harus ke arah situ, samalah juga di pihak kementerian ataupun di pihak NACOL. Jadi dalam keadaan yang panggil macam tu, saya rasa ini adalah isu yang besar. Isu ni yang telah persatuan telah dedahkan pada 30 melalui media 30 hari bulan 6 tahun lepas lagi. Jadi kami terlibat secara langsung. Jadi perbincangan secara serius itu patut diadakan di dua pihak, sama ada di NACOL dan juga di pihak kementerian. Jangan buat selected saja yang cari kaedah ni untuk menyelesaikan masalah yang besar sekarang ni. Cik Musannif mungkin nak komen sikit. Adakah yang dikatakan tidak serius itu pihak yang terlibat, iaitu pihak kerajaan ataupun pihak NACOL ataupun Kementerian Pertanian, hanya melihat isu berkaitan dengan harga di pasaran, iaitu hak pengguna, tidak melihat isu-isu yang asas, iaitu seperti isu industri sendiri, isu Akta 522 yang sudah pun
mungkin tidak relevan lagi. Perlu ada pengubahsuaian, perlu ada penetapan baru berkaitan dengan industri padi dan beras. Kalau Dr. Fatimah Arsyad juga ada menganggap bahawa industri beras kita ini tidak ada keupayaan, tidak dimodernkan dan juga tidak ada kepastian dalam pasaran. Itu istilah yang digunakan oleh Prof. Fatimah yang banyak mengkaji isu industri beras dan juga padi termasuk pesawah-pesawah kita. Adakah itu tidak berlaku dalam libat urus yang dilakukan sekarang ini? Apa yang disampaikan oleh Prof. Fatimah tu amat tepat sekali lah. Memanglah kita terima. Tapi yang mana persatuan telah ajukan daripada dulu, daripada semenjak tahun 2005 sebelum krisis 2008. harga beras tahun 2008 itu, yang mana beras kita daripada RM1.40 naik kepada RM3.60. Jadi kita terlibat secara langsung dia apa semua. Sebab tu kita utarakan Akta 522 tu patut dikaji dan diperbaiki balik untuk mengharmonikan balik industri padi beras, yang mana pada masa sekarang jadinya kenaikan harga beras yang melampau adalah penipuan daripada segi harga beras tu. Kita tahu daripada pesawah sendiri pun mengeluarkan 60% padi setiap tahun. Tapi di manakah beras-beras import? Jadi bagi kami tahu di mana beras import tu. Jadi sekarang ni melalui Akta 522, kerajaan berkuasa penuh menentukan harga padi, menentukan harga siling beras. Jadi dia terikat pada kilang-kilang, terikat pada faktoran-faktoran, menyediakan laporan-laporan setiap 2 minggu kepada pihak berkuasa. Jadi pemantauan tu sudah ketat dan harus dibuat macam yang kita cadangkan yang daripada dulu, daripada tahun 2005. Tetapkan kepada kilang-kilang yang besar, kilang-kilang yang tu untuk menghadkan, mengkotakan belian padi tempatan, bekalan padi tempatan. Pada masa sekarang hanya ada kilang hanya boleh membeli padi sehingga 100,000 metrik tan setahun, satu kilang. Sedangkan 4 kilang di Kedah hanya semusim hanya boleh membeli sekitar 50,000 metrik tan. Jadi bila kilang-kilang besar ni monopoli, yang mana mereka mempunyai rantaian yang full daripada pesawah, pengilang, pemborong, peruncit dan sekarang juga adalah pembekal benih-benih. Jadi dia orang ni yang kami buat. Mana kilang-kilang Melayu yang khususnya kilang Melayu yang kecil telah lenyap hasil daripada gagal untuk mendapatkan bekalan. Kerana Akta 522 tidak menghadkan setiap kilang had belian padi. Jadi membuka ruang kepada kilang-kilang besar dia untuk memonopoli. Jadi bila monopoli padi beras, bekalan beras ada dengan dia orang, bekalan padi dengan ada dia orang. Sebab itulah berlaku sekarang ni. Yang mana penipuan harga beras tempatan mungkin ada di dalam beras kampit, beras import. Kami lihat cara tu dan kami faham industri ni yang bergerak sekarang ni. Kerana suara kami tidak didengar semenjak tahun 2005. Penyelesaian dia, kalau nak buat penyelesaian sekarang ni, kenaikan harga beras ke, penentuan harga beras, kalau tidak menyelesaikan hal-hal utama seperti penguatkuasaan Akta 522, penyelesaian tak akan selesai. Seperti mana berlaku 1974, kena berlaku tahun 2008 dan sekarang telah berlaku lagi. Cik Rashid, bagi pesawah dengan harga lantai yang amat tidak munasabah RM2.60 dengan keadaan pasaran global begitu tinggi, walaupun kita tahu yang diimport tu bukanlah berkualiti sangat, tetapi kerana tidak ada kawalan untuk harga beras putih import perlu diapungkan mengikut harga pasaran. Jadi pengilang, pemborong, peruncit, mereka juga mempunyai overhead cost yang tinggi untuk menyerap kenaikan harga dan juga output industri beras dan juga padi ini. Adakah ini juga yang menyebabkan sedia maklum open secret pengilang, pemborong yang membungkus ini, mereka mencampurkan beras putih tempatan dan juga yang diimport untuk menjadikan kampit itu dilabelkan sebagai beras import yang mendapat harga yang lebih baik. Adakah begitu isunya yang sudah pun semua orang tahu? Sebenarnya isu percampuran ni sebenarnya memang dah berlaku. Kita tengok
kita kata memang ada peraturan dan juga yang boleh membenarkan. Tetapi sekarang kita tengok dengan seperti mana yang saudara Muslihat kata tadi, bila industri melibatkan pemegang taruh ni, antaranya pengilang, petani dan sebagainya, bila sesuatu perkara yang tidak dijalankan dengan baik. Contohnya macam harga sekarang. Kita tengok perbezaan harga yang sangat ketara. Dan logik akal sekarang pun kalau kerajaan masih mengekalkan RM2.6 pun tidak ada pasaran. Sedangkan kami sendiri pun duduk kawasan padi sendiri pun tak dapat dengan harga RM2.6 tu. Jadi isunya sekarang adalah kita menghalangkan penipuan yang sedang berlaku. Jadi adakah kenaikan ini sebenarnya sepatutnya kena perlu dinaikkan. Dan kalau untuk bagi kami, saya sebagai kolektif pesawah, kalau harga tak dinaikkan, maka akan berlaku yang sekarang ni, dan kita petani akan merasa tak inaya dengan sekarang. Tak apalah, pengilang boleh lagi untuk membeli dengan harga yang tinggi. Katakanlah pada musim-musim yang akan datang, harga ni masih lagi tak berlaku dengan kadar yang betul, maka petani akan berlaku pada musim yang lalu, di mana pembelian padi itu tidak menentu, ada kala tinggi, ada kala rendah, so akan sekali lagi membebankan pada petani. Dan kenaikan ini memang perlu, dan rakyat perlu faham kenaikan ini adalah berdasarkan keadaan semasa. Dan kita tengok pada keperluan makanan yang lain pun naik. Contohnya bawang. Kita ambil contohnya bawang pun dah naik, murtabak pun naik harga. Dulu 3 sekeping RM3.50. Hari ni kalau kita pergi bazar RM5 sekeping. Walaupun kenaikan tu berlaku, walaupun kita kata sedikit, tetapi memberi kenaikan tu juga begitu pada sawit. Sawit juga walaupun harga dikawal sebagainya, tapi kos naik, harga untuk shiring pada harga minyak pun takkan naik. Itu adalah rumlah harmoninya. Tapi bila kita tengok pada industri padi ni, bila kita nak naikkan sedikit adalah kadang-kadang dah jadi isu. Jadi sebenarnya itulah perkara yang bagi saya petani sendiri agak terkilan, dan isu ni perlu diselesaikan. Sampai bila kita nak tengok setahun dah. Macam melibatkan libat urus ni, macam saudara sendiri kata dipanggil, tapi kita tak ada satu task point yang betul-betul yang berlaku yang seadilnya. Jadi puncanya kita tak tahu adakah dipanggil hanya libat urus, tetapi dia punya keputusan dan cadangan tu solusinya dibawa ke mana. Sekarang ini kita masih lagi berhadapan dengan masalah kesukaran dapat harga, dan juga masalah sekarang ni adalah ketidakketentuan dari sudut petani adalah jaminan untuk petani dapat menguruskan ladang mereka masing-masing. Itu yang kita nampaklah. Cik Musannif, kita berhasrat, negara berhasrat untuk mendapatkan beras dan juga padi ini 100% keluaran tempatan. Itu yang dihasratkan oleh pihak kerajaan. Sebab itu macam-macamlah perancangan seperti program berskala besar seperti Skincan dan sebagainya. Tetapi kalau perkara asas seperti isu berkaitan dengan regulasi industri beras dan padi ini tidak diselesaikan, terutamanya Akta 522 dan juga peraturan-peraturan kawalan padi dan beras 1996 tidak dilihat secara tuntas. Jadi apa akan jadi kepada industri? Apatah lagi kepada pengilang-pengilang kecil Bumiputera? Dan mungkin Cik Musannif nak jelaskan apa yang dikatakan tentang monopoli pengilang-pengilang besar tadi yang diangkat dalam poin pertama Cik Musannif tadi. Yang kita tahu sekarang ni bukan ke depan, sekarang ni pun kilang-kilang Melayu dah lenyap dah. Kilang Melayu ni untuk pengetahuan bahawa diwujudkan daripada era LPN. Skim LPN tu yang mewujudkan kilang-kilang Melayu. Daripada dulu banyak kilang-kilang Melayu. Jadi kilang Melayu ni adalah satu sumber bekalan beras kepada pemborong-pemborong kecil, pemborong-pemborong dan juga pembekal kepada stokpile negara. Jadi yang saya tegaskan tadi, Akta 522 tu patut diselesaikan dulu, dikuatkuasakan dulu, baru boleh benda ni untuk menjamin industri ini harmoni, untuk mengekalkan balik kilang-kilang Melayu. Yang mana kilang Melayu yang betul-betul 100% Melayu di dalam Malaysia hanya ada 11 saja. Hanya 11, semua mewakili 10% bekalan padi. Bagaimana dia orang nak dia orang nak buat, sedangkan dia orang terpaksa ikut membeli padi dengan harga yang tinggi kerana kilang padi kalau tak ada padi macam mana. Tapi belian padi itu adalah merugikan kalau dengan harga tempatan dengan harga RM2.6. Kalau dengan harga sekarang ni, kilang bukan setakat membayar kepada pesawah dengan harga sehingga 1,000 pada hari ini di Kedah 1,850 dan ditambah lagi dengan orang tengah. Orang tengah daripada 200 sehingga 250. Jadi ini terpaksa ditanggung. Bagi pihak kilang,
dia tak ada masalah untuk kenaikan harga padi, kenaikan harga beras. Itu adalah kuasa kerajaan. Kuasa kerajaan menentukan harga lantai padi dan harga shilling beras. Jadi masa sekarang ni sepatutnya kerajaan menetapkan mengikut akta tu kawalan yang saya katakan tadi, kawalan-kawalan kilang, menghapuskan monopoli, menghadkan. Jadi mengharmonikan. Jadi kilang-kilang kecil ni boleh membekalkan kepada pemborong-pemborong kecil yang mana berlaku di daripada era LPN dahulu. Tapi sekarang ni semakin lenyap dan akan ada lenyap lagi sekiranya tak dikuat-kuasakan, tak ditambah baikkan Akta 522. Bagi kami daripada pesawat untuk memohon naik kepada 1,007 kan, 1,000 berapa, itu kami menyokong. Tapi kerajaan harus memikirkan di pihak harga beras. Kalau ditetapkan harga beras sekarang, kerajaan menetapkan harga beras sekarang ni dengan harga RM26, tapi diapungkan harga beras import. Jadi kesempatan yang diambil itu, yang penetapan lama harga ni oleh pengilang-pengilang besar ni dengan satu tujuan saja, untuk memonopolikan padi-padi tempatan. Itu saja. Jadi di manakah tugas penguatkuasaan tu? Sepatutnya dia penguatkuasaan menetapkan harga pengeluaran beras tu. Jadi mengikut Akta 522 yang telah diberi kuasa untuk dijalankan. Jadi bila dijalankan ini, kerajaan akan beranggapan bahawa patutlah dinaikkan harga beras dan harga padi. Saya rasa itu kilang sentiasa terbuka dan boleh. Sebab kilang diikat oleh lesen yang di bawah Akta 522. Jadi kami sekarang ni daripada tahun 2005 menuntut untuk diberikan kota kepada kilang-kilang, menghadkan monopoli daripada dulu. Sekarang dah jadi, tapi kerana kementerian tidak menggunakan pakai cadangan-cadangan dan apa yang kami bentangkan. Punca kejadian ni yang mana berlaku pengalaman kami daripada tahun 1974 pun berlaku macam tu. Kelemahan daripada segi akta, kerajaan tidak boleh mengambil padi dan beras di dalam kilang sekiranya kilang tu tak beroperasi ketika krisis. Sekarang ni dah boleh. Jadi masa sekarang ni dia orang pula menguasai padi, bekalan padi, memonopoli padi hasil daripada kelemahan Akta 522. Ini yang kami bawakan daripada dulu dan memohon daripada dulu lagi kita bagi point benda tu tak diambil pakai. Sekarang apa? Benda terjadi, kenaikan harga beras, kecohnya penipuan harga tempatan kepada harga. Kami rasa benda ni memang akan terjadi sebab Akta 522 tu yang kita udara tu patut dipindah dan dikuatkuasakan. Bagi Cik Rashid, kalau kita minta pesawat minta harga RM35 untuk 10 kg dan juga RM3.50 untuk harga pesawat. Jadi adakah ia situasi menang-menang kepada pesawat, kepada pemborong, pengilang dan juga kepada pengguna? Untuk melihat realiti isu, kalau kita sebelum kita ke arah yang lebih besarlah, Akta 522 perlu dipindah, ekosistem ke semua industri ini perlu dilihat secara tuntas dan sebagainya. Pandangan pesawat. Pandangan pesawat berkenaan dengan harga RM35 itu adalah harga yang sangat ideal lah. Sangat ideal buat masa sekarang, dan kita tengok macam saya kata tadi, bukan kita tengok pada untuk setahun dua, kita tengok pada 10 tahun yang akan datang, sebab kita tengok pengalaman 18 tahun untuk nak adjustment RM2.6 tu pun agak sukar. So kita berpandangan pada RM35 itu adalah relevan, kadar overhead cost kepada pengilang juga, dan kejaminan kepada pengilang-pengilang jadi untuk membeli harga lantai yang agak lebih tinggi daripada 1,500 ke 1,600 dengan kadar yang tersebut. Kita yakin bahawa kadar tersebut boleh diterima oleh pihak rakyat sendiri, sebab kerajaan akan melihat kepada dua golongan itu. Golongan pengguna adalah golongan sawah. So mungkin dari sudut win-win situation ada berlaku, dan kita telah mencadangkan pihak Nakol supaya kadar itu diguna pakai, dan kita tengok dari segi untuk ekosistem dari segi industri padi ini akan lebih baik, dan sedikit kita tengok kepada berlakunya kita kata keseimbangan harga tu tadi. Dan kalau kita tengok sekarang ni memang tak seimbang dari segi sudut ketiga melibatkan harga tu, menyebabkan berlakulah sangat perbezaan yang sangat tinggi, dan kita tengok
kalau RM35 tu di bawah pada harga yang sekarang. Kita tengok di pasaran harga import RM42, RM40 dan RM5, RM35 adalah perbezaan yang macam dulu balik. Julat perbezaan yang harmoni. So sekarang ni kalau kita nak buat perbezaan harga tu boleh dilakukan. Kalau kita nak memperkenalkan satu harga seperti beras Madani sekarang, mungkin juga satu kaedah yang rasanya mungkin untuk kaedah untuk nak buat kawalan penipuan dan sebagainya. Tetapi bagi kita adalah dua kategori ni antara import dan juga tempatan perlu diwujudkan lagi, memandangkan tetapi harga itu perlu diletakkan pada RM35 supaya tidak berlaku perbezaan jurang yang sangat tinggi. Sebaliknya beras import perlu dikawal, dan seperti mana yang tengok sekarang ni hanya beras import saja dikawal, tapi beras tempatan saja dikawal, beras import tak dikawal. So ini menyebabkan tidak keseimbangan itu, dan kita tengok dari segi idealis dia adalah kadar yang sangat baik, dan kita tengok sekarang ni pun kalau kerajaan masih mengekalkan RM2.6, tiada pun pasaran yang kita dapat dengan RM26 tu. Memang tak ada sekarang ni. Jadi itulah kadar yang agak di bawah yang tidak membebankan, sebab kita faham bukan walaupun makanan nasi adalah makanan harian kita, tetapi kadarnya adalah bukannya untuk kita terpaksa beli hari-hari. Walaupun kita faham ada golongan yang kita kata ada yang berpendapatan sangat rendah dan sebagainya, tapi kalau dibandingkanlah dengan makanan-makanan lain adalah sangat tidak seiring lah kenaikan itu. Dan kita tengok untuk per kilo, rakyat Malaysia makan setahun adalah 80 kilo, dan sehari dan 1 kilo boleh makan 10 orang, dan memerlukan, kita kata tak perlu memerlukan satu jumlah pembelanjaan yang agak membebankan pada pengguna. Ya, betul. Bagi akhir sekali Cik Musannif, kalau kerajaan ingin juga memperkenalkan beras putih Madani, apa formula yang terbaik lah dalam perbincangan-perbincangan dengan rakan-rakan pesawah dan juga dengan pengilang-pengilang? Kalau ada juga hajat itu ingin diteruskan, apa formulanya? Dia formula dia macam saya kata tadi, tetapkan harga beras putih tempatan tu Madani tu dengan harga beras import. Kawalan beras import tu kena sama. Kalau masih jurang yang masih terlampau besar, jadi penipuan akan pasti berlaku. Punca utama adalah harga beras import tak dikawal. Yang tu saja yang berlaku sekarang ni. Khusus daripada segi harga lah, kalau kata nak jalankan RM30, itu adalah harga runcit. Di peringkat pemborongan dia memerlukan RM500 untuk kos dari segi transport, handling dia apa semua dari segi pemborongan. Dia kena dapat RM2,500. Kalau RM2,500 bekalan, padi hanya RM1,300 je. Harga padi itu patut diambil kira. Sekarang ni yang menaikkan harga padi adalah pengilang-pengilang besar, pengilang-pengilang kartel. Itu yang punca utama dia patut diselesaikan. Bagi pihak kerajaan, dia berkuasa untuk menaikkan, menentukan harga beras. Itu sah dan nyata. Itu yang untuk menyelesaikan itu adalah harga beras macam yang diutarakan, yang disahkan oleh Rashid itu mungkin betul yang mana tu. Kilang menurut saja. Okey, terima kasih Cik Musannif, terima kasih Cik Abdul Rashid dari Pesawar, dan juga Cik Musannif dari Persatuan Pengilang Beras Melayu Malaysia. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kaha dalam agenda Awani malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.